Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan dan puan, follow saya, supporter saya. Saya baru je buat inspection wiring di rumah orang tua-tua. Ramai kat sini. Dekat lebih kurang dalam 50 orang tua-tua Jadinya kepada orang-orang muda sekarang. Ni nampak tu Mi. Tu. Ambil tu gambar signboard tu. Rumah orang tua-tua. Tu nampak tu signboard tu. Okey, kepada orang-orang muda sekarang, saya nasihatkan jaga anak elok-elok. Tanggungjawab buat. Jangan besok waktu muda korang heboh dengan seronok, tak ada tanggungjawab kepada anak-anak. Besok korang bila dah tua, anak-anak korang hantar korang semua dekat rumah orang tua-tua, tak nak jaga. Sebab apa? Punca korang masa muda tak jaga anak korang. Macam mana nak balas budi korang? Tu nombor satu. Nombor dua, kepada anak-anak orang-orang muda yang mak bapak dia masih hidup, jagalah mak bapak engkau tu elok-elok. Macam saya tak ada bapak tau. Bapak saya dah meninggal. Sedih tau. Nangis, sedih. Saya sayang bapak saya. Tapi yang anda semua tu yang ada mak bapak, dulu masa anda kecil-kecil, mak bapak anda jaga anda elok-elok, bagi tanggungjawab menatang minyak yang penuh kan. Jaga mak bapak pernah elok-elok, dah tua. Jangan hantar mak bapak dekat rumah orang tua-tua. Kesian tau, kesian dia. Jadi ada dua kat sini. Pertamanya, kepada orang muda yang akan jadi tua, jaga anak elok-elok, tanggungjawab. Yang keduanya, kepada anak-anak yang mak bapak dia jaga dia elok masa dia kecil, balaslah budi tu. Seorang mak boleh jaga 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak bapak. Sedih. Saya sedih. Saya sedih. Saya sangat sayang bapak saya. Sangat-sangat sayang bapak saya. Tapi bapak saya dah meninggal. Saya tak dapat jaga bapak saya. Tapi anda tu kalau ada mak bapak, jagalah. Curahkan kasih sayang. Okey. Rumah ni, rumah tua-tua ni dah ramai datang. Orang TMB dah datang. Kontraktor, orang TMB dah datang. Orang TMB hantar kontraktor dia orang datang. Orang TMB hantar kontraktor dia orang datang. Check. Tapi entah apa-apa dia check pun tak tahu. Lepas tu pusat jagaan, manajemen pusat jagaan orang tua-tua ni dah panggil ramai electrician datang. Wireman dah panggil ramai datang check, tapi tak apa-apa dia check. Mereka pun tak puas hati. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya datang, saya rungkai semua, saya dah cerita semua. Asalnya rumah ni, asalnya customer ni nak tukar 3 phase. Nak tukar 3 phase, sedangkan benda tu tak perlu. Jadi buat apa-apa tukar 3 phase. Okey, tak apa, saya tak nak berletik panjang. Tuan-tuan tengok video ni sampai habis. Dan insya-Allah dalam video ni banyak ilmu-ilmu berguna untuk anda semua. Dan semua ilmu-ilmu ni saya infakkan kepada arwah ayah saya, Aziman bin Ahmad, ataupun ibunya Aziman binti Rahmah. Saya ulang, saya Muhammad Azrizal bin Aziman. Saya infakkan semua pahala yang saya dapat dalam video ni, yang saya ajar anda semua, saya infakkan pahala ni semuanya kepada arwah ayah saya yang baru meninggal dunia pada 5 Oktober 2021 yang lepas. Ayah saya bernama Aziman binti Rahmah. Okey tuan-tuan, terima kasih. Sila tonton video sampai habis. Semoga dapat belajar macam-macam ilmu berguna pada video ni. Terbaik. Okey, kita dekat rumah orang tua-tua. Ramai dah datang kat sini. Wireman, orang TMB pun datang dekat sini. Tapi tak apa-apa yang dia cakap dekat orang, dekat owner rumah tua-tua ni. Benda yang tak betul dia cakapnya. Syukur dengan izin Allah. Syukur Allah izinkan dekat saya ada ilmu. Dan customer ni panggil saya untuk cek semua ni. Okey, yang ni Cik Arif, bila hujan je tendang. Ya. Dia tendang dekat mana? Dekat sini ke? Biasa dekat sebelah DB sebelah sini, DB lagi satu. Dua-dua dia tendang? Okey. Betul bila air ni kumpulan atas. Dia tendang bermaksud bumi tak kuat. Oh. Biasa kalau tendang lama wiring rosak. Kalau tak kilap tak tendangan. Wiring ni problem lah rasa. Lepas tu barang elektrik banyak rosak. Barang elektrik tak larat tu. Mesin Apa- basuh kalau rosak. Mesin basuh rosak. Kan saya cek. Lagi apa yang rosak?
chiller dengan freezer tu tak cukup power, tak sejuk, tak betul. Okey, saya check betul ke tak cukup power. Okey, semua kita check pakai alat kita. Okey, sekarang kalau dia dapat rekod 230 ke atas, dia tak ada isu, tak cukup power. Okey. Tak perlu upgrade preface lah kalau macam tu. Tak perlu. Saya tengok walaupun besar tapi tak ada aircon pun kat sini. Sebab tak berani nak pakai aircon sebab takut rosak. Okey, sekarang saya akan check. Ini Keiretsu. Tak ada siapa boleh petikai brand ni. Okey. 242 lebih dari cukup. Tak ada isu, tak cukup power. Oh, macam tu. 242 maksud tak ada isu, tak cukup power. Okey, sekarang ni tuan guna elektrik paling banyak waktu bila? Pagi, Malam tak ada. malam tak tahu. Pagi paling banyak. Basuh baju semua. Basuh baju semua. Sekarang ada basuh baju lagi tak? Tak ada. Basuh baju pagi. Boleh tak tuan buat basuh baju? Banyak ke mesin basuh kat sini? Banyak. Berapa? Sekali jalan ada 4 juga. 4 lah. Sekarang ni semua on. Yang tak on mesin basuh saja kan? Boleh tak tuan masukkan air? Masuklah baju sikit ke. Nak tengok dia on. Tengok dia pusing. Dia pusing, saya nak test load semua ni. Tuan juga tak cukup power. Itu voltage. Voltage tak ada masalah. Boleh tak tengok masalah. Yang power tu maksudnya tuan tu, ampere dia tu. Ampere kalau berlebih dia akan tenang. Tapi sini tak tenang kan? Tak tenang, dia tak ada isu. Tapi saya nak buktikan dekat tuan. Tuan kena sebab nanti tuan nak ambil dana lah. Kalau dia nak repair kena dana kan. Okey, tuan minta on ke mesin basuh, masuk air, masuklah baju selai 2 helai ke, janji syarat je. On, pusing. Saya nak check semua. Okey tuan. Okey, ni meter tuan. Tak ada masalah tuan. Sekarang ini waktu pagi lah. Yang turn on ni, inilah yang paling banyak on macam inilah, waktu inilah. Okey, sekarang dah on chiller, dah on mesin basuh semua. Baru 10 tuan. Gendah. Oh, masih rendah lagi. Ada 50, ada 40 something lagi balance. Ni tu cut-out TMB ni dia boleh support sampai 63. 63. Kalau dia dah 50 baru kita tukar 3 phase. Tuan sekarang bawa 10. Terlalu rendah. Jadi ini tak ada masalah, tak ada isu, tak cukup power. Power cukup. M pun rendah, terlalu rendah M dia. Ini wiring problem, short circuit. Nanti check. Yang biasa yang rosak yang mana tuan? Yang ni. Chiller selalu rosak. Ni dia banyak kali rosak. Kowe pun rosak. Dia pakai plug mana ni? Plug ni. Okey, sekejap lagi sakit plug ni. Ni. Okey, sekejap kita sama tolong tarik, kita buka. Lagi apa yang rosak lagi? Kowe selalu rosak tu kowe tu. Yang ni. Ni pun rosak. Ni dia pakai plug mana? Sini. Plug ni. Ini bagulah. Yang sebelah sana tu selalu rosak. Ini bagus juga. Itu alhamdulillah elok. Elok. Baru kan. Yang ni dah rosak. Rosak. Lagi mana dia rosak? Yang sebelah sana. Ni. Okey. Yang mana rosak? Ni kowe. Ni. Dia pakai sini punya. Ha. Dia rosak. Sini ada problem. Okey, tak apa. Kejap saya check semua. Lagi mana lagi mesin-mesin yang rosak beritahu saya. Oh. Luar mesin apa? Mesin basuh. Basuh. Okey, mana tuan boleh tunjuk saya? Okey, kita dekat rumah orang tua. Ambil sekali orang tua ni semua. Ni. Ni. Ni kita jaga orang tua ya. Ya, okey kan sihat Okey, ini mesin basuh. Tengok ni, kena fokus ni. Okey, mana yang rosak selalu rosak? Yang rosak. Yang selalu rosak. Boleh pakai plug mana kat yang dia rosak? Yang mana rosak? Fokus ni, fokus tengok ni semua plug ni. Kita Yang basuh banyak. besar yang sama dulu. Ha, Tepi tu ya. ni semua ni tengok. Oh, ni rosak lah ni. Rosak. Yang rosak. Ni semua rosak lah ni. Mesin basuh. Ha. Mesin basuh yang rusak. Ni, Okey. ini. Okey. Mana ada Yang ni rusak okey. Okey. Ini okey. Okey. Yang ini okey. Ni bahagian yang rusak yang lama. Rosak. Ha. Bila pakai elektrik rosak. Alright. Lama dia rosak. Lama-lama dia rosak. Okey, boleh check.
Dia rosak pertama kalau voltage dia over. Maksudnya over voltage. Bila kita on, patutnya dia boleh pergi dalam 250, 3 macam tu. Dia over. Jadi lebih 203, apa-apa barang elektrik yang guna kat plug tu rosak. Satu. Tapi tak logik plug ini je rosak, yang lain tak rosak. Kedua, mungkin short circuit. Nanti saya check satu-satu. Okey. Ni sekarang yang pakai kan? Boleh off lah. Dah test tadi. Boleh off. Okey, saya akan offkan supply. Tak ada api lah nanti. Tak ada api dalam 10 minit. Saya nak check semua ni. Ini orang tua-tua ni anak-anak dantar kan? Ada kes yang anak hantar, ada yang dibuang keluar rumah juga. Ada macam-macam kes. Campur lah. Siapa mau? Macam mana kan? Bagi masing-masing lah. Okey Kak, akan offkan dulu api dia semua. Saya nak check. Okey, Mi tutup DB ni. Okey, sekarang saya offkan semua dulu. Saya off semua ni. Lepas tu bila dah off, api dah tak ada. Senang nak check. Off dalam pula. Dalam ni. Kejap panas sikit aja ya. Ni, pusing ni. Okey, sekarang saya offkan semua ni. Saya offkan semua ni. Ni dah jam ni dah jam. Oh, dia memang tak boleh pakai. Bahaya ni. Tukar ni. Okey, saya dah offkan semua ni. Dah tak ada api dah. Sekarang saya nak check. Saya check insya-Allah memang tepat. Kalau plug tu problem, saya kata problem. Okey, jom kita check. Okey, ini yang problem. Plug ni, kalau guna plug ni, barang elektrik rosak kan? Betul kan? Okey, kita tengok. Plug ni okey ke tak okey? Ni meter ni, kalau saya check kadang dia open OL, open load, wiring okey, tak ada masalah. Tapi kalau saya check kan, reading dia 0, below 1, 1 bawah. Baru ada problem. Okey. On. Ini. Okey. Okey tuan, nampak tu? 0 point below 1. Wiring ada short. Below 1. Kalau below 1, bawah 1, wiring ada short. Yang ni atas ni. Neutral dengan earth, tengok. Okey, okey, tak ada masalah. Live dengan neutral, problem. Okey. Tengok yang ni. Sekarang ni plug ni tak ada sambung dengan mana-mana. Daripada DB elektrik terus ke dia. Maksud dia tak ada sambung mana. Jadi maksudnya dia masih open load. Okey, nampak ni? 0.2 below 1. Short teruk. Okey. Neutral dengan okey. Earth dengan live masih okey. Kalau reading dia over 1, atas 1. Kalau reading atas 1 masuk wiring tu masih okey lagi. Kalau open load sangat baik. Tapi kalau dia below 1, wiring dah teruk. Sekarang ni wiring tuan yang teruk antara live dengan neutral. Live dengan neutral, kalau ada shorting, barang elektrik memang rosak. Okey, nombor 2, yang ni pula. Tengok berapa? Okey. Ada reading 14, 18. Maksud dia masih baik lagi lah. Okey. Tu, nampak? Below 1. Ini pun wiring short. Wiring ada short. Okey, earth dengan live semua okey. Sekarang live dengan neutral. The live dengan neutral ada shorting, memang boleh elektrik rosak. Kalau terpegang, boleh mati. Okey, plug ni jangan pakai lagi. Kalau tuan pakai lagi nanti, tuan asyik nak merepair barang elektrik aja. Wiring dah rosak. Pernah tak yang tuan panggil technician, electrician, wireman datang sebelum dia check macam ni? Tak pernah. Tak pernah kan? Tak boleh check. Okey. Jadi kita nak check elektrik ni kena alat canggih. Betul. Baru kita boleh trace. Dia punya reading tu. Macam nak check COVID-19, pakai swab test, mana boleh kata tengok rasa badan ni panas, oh ni positif ni. Kalau yang tu dia mesti ada swab test. Yang tu lah. Okey, mana lagi problem tuan? Korek ni. Ini. Okey.
Okey. Ni, tuan tengok nampak tuan Nampak Sekejap. Tuan boleh pegang ke? Tuan pegang okey. Okey, sekarang saya check belah tepi ni. Tengok ni. Okey, oil. Okey, tak masalah. Ni. Okey. Ini okey. Oil, tak ada masalah. Ni. Okey, oil. Okey, ni tak ada masalah. Yang ni. Okey. 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 Yang ni kita dah repair dah plug dia dah sini. Mana dah repair? Ha. Lepas rosak tu terus repair lah. Ha. Okey. Okey, lepas ada repair tu ada rosak ke tak elektrik tuan? Yang ni tak ada. Yang sana memang rosak lagi. Okey. Yang sini tu. Okey. Lepas tuan dah repair yang ni balik tak ada rosak lagi lah. Ha, nampak bila tuan dah repair dah okey dah. Ni tak ada masalah. Okey, sekarang di mana lagi? Yang tu memang rosak lagi sini. Jadi ni Ini saya sekarang yang ni kita tak ada buat lagi. tak ada repair lagi. So, ada rosak dia rasa. Okey, ni okey, tak ada masalah. Ni okey. Ah, ni tuan. Ni neutral dengan earth. Nampak tu? Ni Bawah tengok tengok bawah bang. Bawah Okey. satu. Kosong below one. Tengok tu Ming, bawah tu. Ni earth dengan neutral. Neutral dengan live okey. Okey. Tadi shooting. Ini pun sama. Sama ada beradik ni. Ha Min. Ada beradik ni. Ada beradik. Sama. Kau Min cuba. Ini problem lah. Neutral dengan earth. Ini kalau kilat barang elektrik bisa rosak ni. Betul tak? Betul. Betul. Ini bila kilat hentam, dia akan rosak bila kilat aja, betul tak? Ini tak boleh. Ini dia ada problem earth dengan neutral. Kalau kilat hentam aja, confirm apa yang pakai ni bisa rosak ni. Betul kan? Yang tadi tak ada. Yang belah sana tadi tu, kilat ke tak kilat dia bisa rosak juga. Tapi ni kena tunggu kilat baru rosak. Yang ni baru rosak ni. Sayang. Ni baru rosak. Kalau macam ni lah tuan tak repair wiring, tukar berpuluh barang elektrik pun tetap rosak juga. Alhamdulillah panggil tuan ni boleh tolong. Masya-Allah, check. masya-Allah. Okey, nampak ni? Tu. Sama juga ni kilat. Kalau kilat hentam dia rosak ni. Neutral earth neutral dengan live okey. Neutral earth dengan live okey. Problem dia sekarang ni neutral dengan earth. Ni kalau kilat hentam memang habis rosak barang elektrik. Kena usahakan wiring. Ni kena wiring balik. Ni kena wiring balik. Satu bangunan lah ni. Kalau tuan nak jimat wiring yang rosak je lah. Yang rosak. Tapi besok lepas tuan wiring yang rosak ni, nanti mungkin 2-3 tahun, 2-3 bulan ke, 2-3 minggu ke, tak tahu bila Yang tu pula. yang lain dah rosak. Sebab dia dah sampai masa, mungkin sampai masa kan. Dah lama dah. Tapi kalau tuan ada niat, ada bajet, ada dana, tuan rewiring lah balik semua ni. Tapi kerja dia memang ambil 2-3 bulan. Sebab ramai ni orang tua-tua ni. Penuh. Penuh. Dekat 50 orang orang tu. Nanti nak buat, pertama nak kena hati-hati, orang tua-tua sensitif, bising tak boleh, apa tak boleh, habuk tak boleh. Lepas tu nanti kita nak pasang tangga, nak pasang macam-macam habuk. Tak boleh. Lepas tu kena pasang wiring baru dulu, dah siap baru buka yang lama. Memang lama. Kos memang double daripada harga biasa. Sebab bila kita lambat siap, gaji pekerja pun nak kena bayar banyak. Kos transport, macam-macam kos nak kena kira. Biasa kalau macam besar macam ni tempat ni, kalau nak wiring kena kosong kan, baru senang. Nanti saya kira lah tuan. Nak kosongkan.
macam mustahil lah. Tempat lah memang mustahil lah. Macam mustahil lah. Okey, mana lagi rosak tuan? Ni jangan pakai lah tuan. Jangan pakai. Kalau tuan pakai, tiba-tiba kilat, memang rosak. Apa pakai semua rosak kat sini. Okey, kita cuba basuh pula. Macam video ni saya tak masukkan dekat YouTube kot. Sebab ni rahsia saya. Biasanya kalau biasa orang lain tak tahu pakai benda ni. Tapi tuan tahulah kan. Ni saya tak masukkan kat YouTube kot. Tapi ni rahsia saya lah. Tapi tuan dah nampak lah benda tu. Tuan boleh usulkan lah. Itulah saya pun tak tahu nak rujuk lah betul tu. Bila tengok Facebook, dah banyak kali tengok Facebook cik kan. Saya ingat tak boleh panggil, saya cubalah WhatsApp, boleh datang. Tak apalah, nanti saya fikirkan nak masuk tahu. Sebab ni rahsia saya. Saya tak suka nak masukkan benda-benda ni kat dalam YouTube saya. Sebab dalam YouTube tu untuk marketing, untuk bisnes, bukan nak ajar orang. Tapi adalah juga boleh belajar sikit kan. Tapi tak apalah, tengok macam mana. Sebab tuan melibatkan dana ni. Nak dapatkan dana kena ada proof yang kuat. Saya pun tak berani sebenarnya nak buat crowdfunding kalau tak ada sebab alasan kuat kan. Tak apa, nanti fikir jap. Okey. Ni okey. Okey. Okey tuan ni. Ni problem nampak tak tuan? Nampak Below one. Ini live dengan earth. Ini besok silap-silap kalau pegang body ni boleh kena jatuhan. Ni lagi bahaya. Ini silap-silap kalau dia leakage, barang leakage, sekarang leakage dekat sini. Kalau barang leakage juga, bila pegang benda ni ada cat. Ada cat okey. Tapi ada masa kadang-kadang cat ni terkopik. Dah lama lah. Dah lama dia terkopik. Dia terpegang, itu kena jatuhan. Bahaya. Sini basically banyak problem yang sama sebenarnya macam Okey. banyak barang yang tidak rosak. Okey, yang ni pula. Ini staff kita kadang boleh pakai, kadang tak boleh pakai. Ni. Okey, ni. Tapi ni untuk tu anak-anak dia bayar lah tuan. Ada yang buat bayaran, ada yang cuma. Kes lah kalau kes. Apa kebajikan cuma. Kalau anak yang dah buang tu memang tak ada apa-apa bayaran. Boleh tak saya tarik benda ni? Sikit lagi. Sikit je lah, lagi saya buat kerja. Banyak lagi cuma lah dekat sini. Sabar tuan. Tuan insya-Allah banyak pahala tuan akhirat tu. Okey, dapat pun. Okey. Ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Mungkin bagi yang baru juga. Okey, tengok. Sama tuan. Sama problem. Sama. Basically sama lah semua masalah. Wiring balik dah tuan. Okey. Nanti lampu ni tuan tukar lah. Jangan pakai ni lampu ada cok. Ada cok ni memang dia problem. Lampu lama dah tu. Dia bila cok tu satu cok je problem, satu lampu je problem, dia akan tripkan semua. Tu masalah dia. Tuan boleh tolong pegang tuan. Boleh? Okey. Sekarang saya akan check. Masuk dah. Ya. Nampak tu tuan? Below one. Below one. Ada problem. Okey. Tuan dengan live ada tak? Sama tak? Satu. Dah hampir dah tu. Dah hampir below one dah tu. Ini saya nasihatkan tuan. Ni tuan tukar DB dulu. Oh, kena tukar DB dulu Tukar DB dulu, nanti dia akan trip. Sekarang ni dia problem dah ada problem, tapi dia ada limit. Benda dia ada limit. Kalau problem tu belum sampai limit, dia tak akan tendang. Kalau problem tu dah sampai limit baru dia tendang. Kalau saya tukar rewiring semua, saya tu kena cek dana dulu. Ya, kena tengok bajet Ini pun ratus ribu nak wiring balik. Oh, 2,000 Besar.
Ni kita ambil video tak nampak sangat. Kalau betul-betul di luar besar masjid kan. Memang Besar. Besar berapa ramai dalam ni. Tuan nak kerja dana. Lepas tu salam. Bila lalu apa? Jadi sementara tu saya kena tukar DB dulu. Tukar DB. Nanti bila dia trip kita mana yang trip tu kita dismantle. Oh, okey. Ah. By face lah. Kalau dia tak trip, bukanlah bermaksud dia bagus. Problem dah ada tapi belum over limit. Sebab benda ni memang dah ada problem tapi belum over limit. Bila belum over limit dia takkan tendang. Okey, faham. Macam tu. Macam tuan punya wiring tadi tu, live dengan neutral tu dah below 1. Patut dia tendang tu. Tapi dia tak tendang. Bila dia tak tendang, Maksudnya dia barang elektrik dah rosak. Barang elektrik yang jadi problem. Sebab breaker dah lama, mungkin dah jam. Oh. Breaker ni mungkin dah terlampau lama, dah jam. Jadi dia tak tendang. Bila dia tak tendang, barang elektrik rosak. Oh, okey, faham. Jadi kita buat step by step. Sementara kita buat ni, tuan cek dana untuk rewiring balik. Macam tu. Faham. Sekarang ni tak tendang. Lepas saya tukar breaker, dua-dua breaker saya tukar nanti, kejap tendang. Memang tuan akan rimas tapi tuan senang. Tuan boleh trace. Cari satu-satu mana yang trip. Wiring mana yang problem. Macam tu. Dalam keadaan macam ni tak boleh sebab dah jam. Sebab yang saya cek dekat mesin basuh tadi live dengan neutral. Dekat dapur live dengan neutral. Kan? Patut kalau live dengan neutral touching dia akan terus trip. Tapi dia tak trip. Kenapa dia tak trip? Sebab mungkin breaker ni dah tak sensitif. Oh, okey, faham. Sebab Benda tu dia penting. efek kat pada barang elektrik. Bila breaker tak trip, tak tendang, dia akan efek pada barang elektrik rosak. Jadi syorkan tuan tukar dulu breaker dua-dua ni, tukar dulu. Lepas tu nanti dia akan kejap tendang. Kita cari mana yang tendang kita dismantle. Mana tendang kita dismantle. Pakai mana yang boleh tahan dulu. Mana yang boleh bertahan kita pakai dulu. Macam tu. Buat sikit demi sikit lah. Bukan sikit. Tuan ada masa cari dana. Faham. Nanti bila dah dapat dana, kita wiring balik semua. Tapi breaker tak payah wiring lah, wiring breaker dah ada. Okey. Sekarang dia bukan isu wiring, isu safety. Sekarang tuan tak ada safety. Sepatut barang elektrik tak boleh rosak. Patutnya dia akan tendang dekat sini. Dekat sini breaker ni. Tapi bila dia tak tendang dekat breaker, dia akan rosakkan barang elektrik. Macam tu. Breaker tuan ni banyak yang dah lama saya tengok. Patut ini, brand Multi9 ni bukan bagus brand ni. Nanti saya bagi harga bapak tukar ni. Boleh. Tapi saya bajet kalau tukar ni saya perlukan 2 hari. 1 hari 1 breaker. Itu saya tukar ni dekat satu apartmen pun 7 jam. 7 jam. Macam makcik-makcik orang tua kat sini kena bagi dia bersabar sikit lah. 7 ke 8 jam. Okey. Banyak shot dah tuan. Okey, kita cek balik kat sini tuan. Tadi benda ni longgar kan? Saya tak perasan dia longgar. Nampak? Problem lah. Problem neutral dengan earth. Ini kalau kilat hitam memang apa-apa yang pakai kat sini rosak. Walaupun tuan tak offkan switch, tuan tak cabut plug, dia akan rosak juga. Oh, walaupun off switch Tuan ni cabut kepala plug dia. kena cabut pula. Ini okey. Okey. Ni. Kejap kena, kejap tak kena. Tu 09. Clear ni? Clear. Okey, ini neutral earth. Mana-mana yang masalah neutral earth yang saya sebut kat dapur semua tadi tu, neutral dengan earth, tuan kena cabut plug. Kalau tak cabut plug, Dah pakai cabut pula. plug. Kalau tak off ke on ke, tetap dia akan hitam dekat kalau kilat. Kilat tak perlu tunggu hujan untuk kilat. Tak hujan pun boleh ada kilat. Pegang hujan. Okey. Berapa? Apa? Tengok. Kosong dah nampak. Kosong. Tengok kat semua. Luan. Di luar ni.
below one juga. Duduk kat semua. Tu ah. Okey, jadi ni tuan kena wiring balik ah. Tukar DB dulu. Tukar DB dulu. Sekarang ni DB ni saya akan buat sistem. Ada dua sistem, satu neutral, satu live. Maksud nanti tuan boleh troubleshooting sendiri. Jadi satu DB ni harga dia 3,500. Itu dah bagi diskaun lah. Ikutkan harga dia 4,500. Saya bagi diskaun 1,000. 3,500. Tuan ada 2 DB. Jadi tuan pasang 3,500, 3,500 saya pasangkan. Masa pasang around dalam 7 ke 8 jam. 8 jam. Sebab susah nak buat. Buat sehari lah cik. Satu hari 1 DB, satu DB. 2 hari lah. Jadi tuan dapat diskaun 2,000. Ikutkan tuan kena buat edding balik. Sebab edding tuan yang ni. Nampak? Ni. Halus je. Ni edding tuan turun ke bawah. Maksud kilat hitam kat area sini. Tapi kalau saya buat edding sekarang, nanti bila edding dah cantik, masalah semua hantar ke tanah. Bila masalah hantar ke tanah, sekejap tendang, kejap tendang, kejap tendang, kejap tendang. Tak boleh pakai Nanti langsung tak boleh pakai. Faham. Jadi saya tukar DB dulu untuk safety. Mana-mana yang dah rosak teruk, dia akan tendang. Mana yang tak rosak teruk, masih under limit, tuan boleh pakai dulu. Over limit dia akan tendang. Dalam masa sama tuan cek dana. Cek dana. Anggaran berapa tu cik? Ini buat wiring baru. Ini besar ni ada dalam 150,000 tak lagi. 150,000 ada. 150,000. Barang-barang dah mahal sekarang. Faham. Ni video ni saya masukkan. Tuan carilah 150,000 dana. Nanti masa dah siap, dana tu dah ada, kita buat wiring balik. Masa tu nanti kita buat edding balik. Faham. Macam tu. Di dalam Saya akan cuba usahakan. tapi kipas kita pakai balik yang lama. Lampu ni kena tukar. Lampu mana tukar? Lampu jangan pakai lampu yang ada choke ni. Choke ni problem. Satu choke problem dia akan efekkan semua ni. Semua trip. Kena pakai lampu yang Pakai LED juga. LED lah Kipas dia pakai balik. Tapi lampu tuan kena tukar. 150,000 tu wiring sahaja. Lampu tak masuk lagi. Wiring, plug, switch kita bagi. Kipas pakai lama tapi lampu tak. Tambah lah kan. Tapi yang penting tuan bagi dulu 7,000 campur 1,000 untuk saya buat troubleshooting. Nanti lepas saya pasang DB, saya akan troubleshooting. Saya cuba bantu mana-mana yang kabel-kabel yang problem tu saya akan dismantle dulu. Kan? Kita cuba cari mana yang boleh selamat, dia selamat. Tapi tak boleh selamat, tak boleh buat apalah. Pakailah mana-mana yang ada dulu. Yang boleh pakai. Jadi nanti saya ajarkan tuan macam mana buat troubleshooting. Bila saya buat sistem DB ada dua circuit tu, neutral dia satu, dia punya circuit, last satu circuit dia. Nanti tuan boleh troubleshooting sendiri mana yang problem. Dan benda yang sama, tuan cari dana untuk rewiring balik. Ini wiring ni saya jangkakan dalam 2 bulan baru siap. 2 bulan. Orang tua ada ramai. Sebab ramai. Kita nak buat kerja kena hati-hati, tak boleh bising. Pindah sikit-sikit. Nak pindah sikit-sikit. Lepas tu dah kena pasang yang baru dulu, barulah boleh buka yang lama. Dalam 2 bulan saya target. Pasal shilling semua kena buka lah. Tak payah, kita kat luar je lah. Bawa wiring kat luar. Nanti kalau pasal shilling buka, nanti nak tampal balik ke kos. Kalau buka pasal shilling, confirm mabuk. Wiring luar lah. Wiring luar je. Kalau pasal shilling buka, saya potong shilling tu nanti, mesti habuk. Untuk tu adalah habuk. Paling baik memang buat wiring luar lah rasanya. Wiring luar lah baik. Sebab ikut keadaan semasa. Betul. Kalau saya buat plastik shilling saya potong, habuk, lepas tu nak tampal lagi. Lepas tu ni musim COVID lagi. Kalau saya tak tahu bahaya. Kalau saya risiko. Kalau saya potong plastik shilling ni sekarang, confirm saya kena panggil tukang plastik shilling datang pasang, kita tak tahu condition dia macam mana. Kita kalau boleh buat kat luar je. Kat luar je, besok nak maintenance pun senang. Itulah sebab nak maintain tu senang. Okey, tuan bincang dengan bahagian kewangan. Kalau boleh bagi saya 8,000 dulu. 3,500, 3,500, 1,000. Maksudlah 7,000 untuk pasang DB, saya beli barang, 1,000 untuk troubleshooting. Saya troubleshooting, saya tolong mana yang perlu dismantle, kita dismantle dulu, saya siap. Mana boleh pakai, kita pakai dulu. Kita tolong pasang mana-mana yang boleh dulu. Dan yang sama, saya ajar tuan macam troubleshooting, lepas tu tuan kumpul dana. Untuk kita wiring balik. Dalam dalam 8,000 tu ada tak? InsyaAllah 8,000 ada. Okey, tuan bagi kat saya 8,000 nanti, back in kat saya. Lepas tu nanti tuan guna akaun company ke akaun personal? Akaun ada pusat jagaan orang tua ikhlas ni. Okey, company lah. Okey, company kena masuk akaun syarikat lah. Okey. Jadi ada tak tuan nak tanya sebesar nak balik? Apa ni? Terus kalau kata satu extension pula boleh pakai dulu 3. Ini gengan. Pakai extension yang besar sikit lah.
Tu bukan extension yang elok lah maksudnya. Kabel dia besar. Pakai kabel 2.5. Macam kat dapur tu kan. Dekat Ah. mesin basuh banyak dah rosak kan. Tuan pakai extension kabel 2.5. Tuan jangan pakai kabel extension 1.25 yang biasa kat kedai tu. Kena pergi kedai hardware lah macam. Tuan pergi hardware, tuan suruh dia buat kan, bayar upah. Oh. Dia boleh buat. Kata saya mau kabel 2.5 3 core. Dia buat custom lah. Dia boleh buat. Custom. Faham. Tuan beli yang kabel kelabu, pilih saya mau 2.5 je. Saya mau 3 core 2.5. Yang kelabu tu yang saya 2.5. Dia tunjuk kan. Kata saya mau berapa meter, tahu ke meter, berapa banyak plug tuan nak, tuan suruh dia buat kan. Oh. Biasa dia akan buat kan. Dia buat kan, besok tuan ambil lah. Macam tu. Okay, so itulah extensionnya. Pakai extension. Lepas tu, Tapi pakai yang sini okey, tak ada masalah. Ini okey, tuan repair kan. Yang ini problem, dia pakai. ini memang asal. Okey lah. Jadi pernah tak buat wiring dulu. Tapi wiring bangunan dulu pun dah teruk dah dulu. wiring copot-copot lah, copot sini sikit lah. Tak cantik. Wiring satu senang. Tuan tak pening kepala lepas ni. Okey, alhamdulillah saya balik dulu tuan kalau tak ada apa. Terima kasih banyak. Okey, alhamdulillah.